Jadi semua pihak nak menunggang, sama ada tunggang Najib ataupun tunggang rakyat, saya tak tahu, tapi tak ada siapa pun yang ikhlas dan jujur mengatakan apakah posisi saya dalam hal ini. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 138 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Selamat tahun baru 2025. Happy New Year, Syaril. Happy New Year, KJ. And how was your New Year? Okay, Alhamdulillah. Ni tahun yang mana saya masuk ke 4 siri walaupun hujung tahun. Jadi 2025 ni saya harap menjadi tahun yang bermakna bagi saya. Dalam soal kerjaya, dalam soal perjalanan spiritual, semua perkara itu. Jadi I'm looking forward to a good year, insyaAllah. Of course, kalau kita tengok dari segi sirah, revelation came when our Prophet, peace be upon him, was 40. So I hope you have a golden decade. Ini adalah dekad di mana seseorang itu betul-betul menggapai kejayaan. Dan macam saya dalam proses keluar daripada dekad emas ini, dan saya dah masuk ke alam senja kehidupan saya lah. Gantung ada lagi bekas Perdana Menteri yang masih tajam pemikirannya, masih aktif. Jadi this could be your mid stage, not even apa yang senja. kita tahu tentang mantan Perdana Menteri tersebut adalah kita tak boleh nak compare dengan dia lah. Tak ada manusia lain yang boleh compare dengan dia lah. Dia memang outlier dari segi longevity ataupun jangka hayat. Bukan hanya jangka hayat tetapi ketajaman pemikiran dia sampailah ke usia pada tahun ini insyaAllah 100 tahun. InsyaAllah. Wow. Yeah. Wow. What's happening? Macam-macam berlaku semenjak kita hilang beberapa minggu. Tapi mengikuti berita politik bukan hanya di Malaysia tapi antarabangsa. Mungkin episod seterusnya lah kita nak cakap sikit tentang international news macam-macam yang pun berlaku, termasuk Elon Musk yang semakin aktif menjadi pemain politik, bukan hanya dalam Amerika Syarikat tapi dalam Eropah juga. So kita tengok trend itu mungkin berterusan untuk tahun 2025. Mungkin kita boleh bincang pada episod seterusnya. Kita perlu ada satu segmen yang besar membincangkan pengaruh non-traditional political actors. Sebab sekarang ini saya melihat ini adalah satu ancaman terhadap demokrasi. Bila orang ataupun individu yang paling kaya dalam dunia, macam Syaril kata, bukan hanya minat dengan politik, tetapi beliau ada kotak sabun yang sangat besar. Kotak sabun ni, soapbox ni, how should I describe it? Not kotak sabun. Platform untuk cakap lah. Yeah. Platform untuk bercakap, iaitu X, yang sudah pun disenjatakan, diweaponize, untuk menyebarkan idea-idea politik yang sangat-sangat sempit lah. Ya. Dan satu penzahiran betapa politik sudah berubah saban tahun. Tidak sama seperti mungkin 10 tahun yang lepas dan mungkin cepat lagi perubahannya, yang banyak beza daripada mungkin waktu KJ ataupun saya mula berjinak dengan industri ataupun kerjaya ini. Syaril, kita di KS ni sentiasa memberi pandangan dan juga berani untuk membuat ramalan. Saya rasa Syaril dan saya bukan pemerhati dan penganalisa politik yang enggan ataupun takut untuk membuat ramalan. Ada beberapa pilihan raya yang kita buat prediction ataupun kita telah memberi pandangan ramalan apa keputusannya, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat negara kita sendiri. Dan for most part we have been quite accurate, quite right, I think. I think most of our predictions, and they're not empty predictions, dia ramalan berdasarkan kepada kajian dan juga apa yang telah pun kita baca
Tetapi kita juga buat ramalan berkenaan dengan isu-isu politik, bukan hanya keputusan pilihan raya. Dan salah satu ramalan yang telah pun kita buat adalah, saya rasa awal tahun lepas ataupun mungkin sebelum itu juga, iaitu kisah Datuk Seri Najib Tun Razak ataupun bosku ini belum sampai ke conclusionnya. That we have not heard the last of Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada waktu itu ramai yang tidak berapa suka kepada KS ini telah pun dismiss pandangan kita, mengatakan bahawa beliau telah pun disabit dengan kesalahan, dijatuhkan hukuman sekarang ini, ataupun pada waktu itu dihantar ke penjara Kajang. But once again, I think Syaril, we've been proven right. Because kalau nak cakap gempa bumi, tak tahulah sebesar mana gempa bumi itu, tetapi dalam beberapa minggu sebelum kita ke udara semula pada episod kali ini, saya rasa politik Malaysia telah pun melalui satu gempa bumi dalam bentuk isu addendum. Betul KJ, kita bagi pandangan dan kita bagi prediction berkenaan dengan politik Malaysia. KJ mengingatkan bahawa kita dah sebut berapa kali kisah Datuk Seri Najib ni belum tamat. Satu lagi perkara yang kita buat andaian ataupun prediction adalah bahawa kedudukan dan posisi kerajaan bila mula isu addendum, bila mula isu diskaun kepada hukuman Datuk Seri Najib ni mula muncul, bahawa posisi kerajaan itu tidak lestari, kalau saya boleh gunakan istilah itu, ataupun tak sustainable. Dan saya rasa apa yang berlaku beberapa minggu kebelakangan ini membuktikan bahawa apa yang kita cakap itu betul. Ya. Kerana kita akan bincang panjang lebar, saya yakin. Tapi satu perkara yang jelas pada saya daripada awal lagi, apa yang kerajaan buat pada ketika itu dan berterusan sampai baru-baru ini, iaitu cuba main cantik, iaitu cuba makan keliling, iaitu cuba mengatakan bahawa ini bukan tanggungjawab kita, ini adalah hak mutlak institusi raja yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, dan kita tak nak mengesahkan ada atau tidak ada addendum itu. Itu posisi yang tak boleh kekal panjang dan akhirnya akan makan diri. Dan saya rasa sebab akhirnya kebenaran akan muncul. Dan lebih baik kalau daripada awal lagi kerajaan honest, jujur dan mengatakan apakah pendirian dan posisinya. Sekarang ini dah apa pun yang mereka cakap, saya nampak bahawa orang akan cakap awal-awal tak sebut, kenapa sekarang baru nak sebut, kenapa respon kepada keadaan politik dan bukan respon berasaskan prinsip. Sedangkan bukankah ini satu kerajaan yang dipacu oleh pakatan yang mengatakan bahawa mereka berprinsip dari soal menentang rasuah, menang atas tiket 1MDB dan sebagainya. Saya rasa huraian Syaril itu sangat tepat, dan saya pun keliru. Kenapa daripada awal tidak ada usaha untuk pertamanya mengakui bahawa wujud satu titah tambahan, tetapi pada masa yang sama memberi pendirian seperti mana yang mereka cuba memberi pendirian sekarang apabila dah dikantoikan di mahkamah, iaitu addendum itu ada, tetapi addendum itu tidak dibuat, titah itu tidak dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan, dia datang kemudian. Oleh yang demikian tidak dihantar ke jabatan penjara seperti mana yang disahkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dan hanya keputusan dalam mesyuarat lembaga pengampunan itu sahaja yang disampaikan kepada jabatan penjara, iaitu jabatan ataupun agensi yang melaksanakan hukuman tersebut, dan dalam titah ataupun keputusan itu hanya pemotongan dari segi tempoh penjara dan juga diskaun ataupun pemotongan dari segi denda yang perlu dibayar oleh Datuk Seri Najib. Tetapi sepatutnya daripada awal kerajaan tidak cuba macam Syaril kata tadi main cantik, cakap tak tahu wujud ke tidak, hearsay dan sebagainya, tetapi kata memang ada titah addendum ataupun titah tambahan tetapi tak berlaku dalam lembaga. Oleh yang demikian maka tidak dapat dilaksanakan. That should have been that's what we said earlier kan, Syaril? Ataupun tambahan kepada itu, ini adalah addendum yang tidak berlaku dalam mesyuarat kan, jadi tak boleh sah, dan pandangan kami kerajaan adalah
jangan ataupun tak perlu ikut selagi tidak ada keputusan dalam mesyuarat itu sendiri. Kalau itu posisinya. Ataupun tambahan, kalau berani kerajaan mengatakan bahawa ya, kita hormat titah tersebut, cuma kami menasihatkan lembaga pengampunan bahawa disebabkan isu 1MDB ni isu yang moral bagi Pakatan Harapan. Kami menang pilihan raya dan sokongan politik pun atas isu 1MDB ni. Maka sebab ini adalah isu asas moral kepada negara, pandangan kami adalah sekian-sekian. Namun jika keputusan Yang Tuan Agong adalah sebaliknya, kami akur. Sekurang-kurangnya you already made your position clear. Dan kalau keputusan berbeza, anda sekurang-kurangnya penyokong anda boleh kata okeylah, PH berdiri atas apa yang mereka kata selama ini. Tapi apa yang berlaku ialah macam kita dah cakap, mereka tidak jujur dan tidak ikhlas. Dan saya nampak dalam episod ni bukan hanya PH, semua pihak KJ dilihat bahawa tak ikhlas dalam apa-apa perkara pun. Nak kata menentang rasuah, saya persoalkan keikhlasan itu. Nak kata yang Syed UMNO pula mengatakan bahawa kamilah sahabat setia sejati kepada Najib Razak pun saya mempersoalkan keikhlasan itu. Kita akan bincang nanti tentang mula-mula nak buat demonstrasi solidariti, kemudian perhimpunan kemudian tak jadi. Jadi semua pihak, satu lagi pihak, Perikatan Nasional selama ini tunggang isu ni juga. Tak pernah pun dia nak jadi pro Najib. Tapi disebabkan nampak ada peluang politik, nak jadi hero pula. Jadi semua pihak nak menunggang, sama ada tunggang Najib ataupun tunggang rakyat, saya tak tahu. Tapi tak ada siapa pun yang ikhlas dan jujur mengatakan apakah posisi saya dalam hal ini. Ramai yang buat U-turn atas divider lah. Dan kita melihat bahawa memang banyak pihak yang tidak ada pendirian yang jelas, banyak pihak yang tunggang. Kami di KS ingin kupas pada hari ini apakah makna keputusan di mahkamah dan juga kesannya kepada politik tanah air dan juga kesan kepada persepsi rakyat terhadap orang politik. Balik kepada kerajaan, Syaril, saya melihat bahawa memang betul Syaril kata semua many parties come out of this looking really bad sebab nampak sangat orang boleh kata hypocritical lah. Dulu lain, sekarang lain. Tetapi mungkin boleh dikatakan bahawa the biggest loser from this episode adalah kerajaan lah. Terutamanya PH. Sebab bagi saya yang lain nak tunggang ni biasalah. Itu biasa sebab memang itu tugas pembangkang pun untuk tunggang isu untuk, and of course they will come out not great from this, they'll come out badly. Tetapi balik kepada soal pokok adalah PH pertamanya kerana tidak berani untuk menyatakan pendirian mereka, mungkin kerana takut kepada UMNO dan juga Barisan Nasional, kerana kita akui bahawa PMX menjadi Perdana Menteri atas sokongan dan ihsan daripada UMNO. Dan sebab Datuk Seri Najib ada penyokong. Kalau dalam Datuk Seri Najib, dalam UMNO lah. Dalam UMNO. That's the point that we want to get to. Kalau dia tak ada, I don't think very strong in UMNO dan PMX tahu benda ni. Dan yalah, bila dah buat Faustian bargain. Faustian bargain ni apa? Perjanjian dengan Faust. Perjanjian when you do a deal with the devil. And figuratively speaking, ini kita bukan cakap literal. Secara literal. Bila buat Faustian bargain, bila buat satu perjanjian yang trade, yang menggadaikan prinsip demi kuasa, maka conclusionnya, natijahnya adalah not good lah. I mean, you get stuck in this situation of moral compromises. Then that's where you are for the Prime Minister. Dan kalau kita tengok pada hari ini, the issue now is very simple. Saya nak mudahkan cerita addendum ni. So addendum wujud. Agenda memang wujud, dan Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rayuan telah pun memberi leave kepada Datuk Seri Najib untuk membawa kes ini semula kepada Mahkamah Tinggi bagi satu semakan kehakiman sama ada addendum ini perlu dilaksanakan ataupun tidak. And this is the right thing. Ini soal constitutional sekarang, So memang kita akui bahawa PN, Perikatan Nasional, dia tunggang isu ni, dia pergi ramai-ramai dan sebagainya, sedangkan selama ini tak pernah pun mereka menyatakan sokongan secara terbuka kepada Sri Najib dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka cakap yang kita rasa ada poinnya adalah ini bukan soal kes 1MDB ataupun Datuk Seri Najib sangat, ini adalah kes
the addendum itself. Dan sekarang ini adalah kes perlembagaan yang perlu dijawab. Ya, sama ada kita setuju ke tidak dengan pengampunan yang diberi itu, tolak ke tepi. Sebab that is not for you, that is not for us to decide. Ya, perlembagaan persekutuan kita hanya memberi kuasa pengampunan kepada raja-raja, kepada Yang di-Pertuan Agong di wilayah persekutuan dan juga kepada raja-raja Melayu di negeri-negeri masing-masing, di negeri masing-masing. Ya, itu kuasa yang diberi kepada monarch atas prinsip the fountain of justice. Ya, monarch adalah the fountain of justice. Jadi bila mercy dia hanya dapat diberi oleh seorang raja. Di Amerika Syarikat sekarang ni, Syaril pun tahu banyak pengampunan yang sedang diberi oleh Joseph Biden dalam beberapa hari yang beliau ada baki sebagai Presiden Amerika Syarikat. Sebab dalam perlembagaan Amerika Syarikat, Presiden Amerika Syarikat dibenarkan ataupun diberi kuasa untuk memberi pardon dan melepaskan orang yang sekarang ini berada di penjara dan sebagainya daripada hukuman mereka. Di Malaysia, perlembagaan kita, The Agong and the rulers, itu memang dalam perlembagaan persekutuan. Tak boleh nak cakap apa sebab kita yang menjunjung perlembagaan persekutuan, rukun negara dan sebagainya, kita kena terima. So isu dia sekarang adalah a constitutional issue. Itu saja. Bukan soal saya tak suka Datuk Najib, saya ingat saya nak dia menjalani hukuman, dia seorang penjenayah, 1MDB, ni adalah isu yang besar. Itu semua adalah pandangan yang betul. Kita masih lagi terpaksa bayar hutang besar, 1MDB dan sebagainya. Datuk Seri Najib adalah pada waktu ini seorang banduan yang disabit dengan kesalahan penjenayah. Tetapi dalam perlembagaan persekutuan, The Agong has the power of mercy. To give pardon, untuk memberi pengampunan. So isu dia sekarang senang saja. Sama ada kuasa itu, kuasa yang diberi kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan dalam perlembagaan persekutuan kita, tertakluk kepada prosedur tertentu. Itu saja. Whether ia adalah kuasa yang hanya boleh dilaksanakan discharge dalam mesyuarat lembaga pengampunan atas nasihat lembaga pengampunan, ataupun adakah ia kuasa mutlak. You know that PM has snookered himself, right? Why? Sebab dia banyak kali kata ini adalah kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong. What does kuasa mutlak mean? That means titah decree itu boleh dibuat anytime lah, anytime anywhere. Anytime anywhere. Sebab bila dah vest, dah memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pengampunan atas kuasa mutlak, absolute discretion, then that absolute discretion tidak terikat kepada prosedur pentadbiran, sama ada dibuat dalam mesyuarat ataupun tidak. That is the issue that has to be, itulah isu yang perlu dengar di mahkamah dan diputuskan oleh mahkamah. Cuma kalau guna analogi snooker KJ, cara untuk PMX ataupun sesiapa nak lari daripada escape from the snooker position tu, mungkin ialah bahawa kuasa ini sekarang ni dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong sedia ada. Maka kita mungkin boleh bincang sikit tentang kenyataan AG yang memulakan episod ni pada bulan Disember beberapa minggu yang lepas, bahawa titah Yang di-Pertuan Agong sedia ada adalah ia perlu melalui proses lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong sedia ada. Jadi mungkin itu satu kaedah untuk mengatakan ya masih lagi kuasa mutlak, tapi kuasa mutlak Agong sekarang. Saya percaya itu adalah isu yang berbangkit yang menyebabkan demonstrasi itu yang dianjurkan secara besar-besaran dihentikan ataupun dielakkan sebab tidak mahu melihat sebagai satu usaha mencabar kuasa Yang di-Pertuan Agong yang ada sekarang. Dan mungkin ada hikmah dia juga sebab kita tidak mahu merumitkan kedudukan ataupun keadaan dengan Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada, iaitu Kebadulian Maha Mulia Sultan Ibrahim. Tetapi mungkin apa yang akan dibawa oleh Peguam Datuk Seri Najib ke Mahkamah Tinggi nanti
adalah memang betul sekarang ini adalah Agong Sultan Ibrahim. Tetapi at the material time of the decree, pada waktu yang berkenaan di mana titah itu dibuat adalah masih, walaupun 1 hari baki, masih dalam tempoh yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah daripada Pahang. So if at that material time titah itu dibuat, maka it is incumbent, memang tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan titah tersebut. Sebab you tak boleh cakap bahawa ini Agong yang lepas, bukan Agong yang sekarang. Sebab it is not so much about the person on the throne, tetapi the throne itself. Itu dia. Except the current king dah menitahkan bahawa segala proses pengampunan mesti melalui lembaga pengampunan. Tetapi dia tak pernah cakap yang dia tak pernah rujuk kenyataan tersebut daripada Istana Negara. Tidak pernah rujuk kepada titah dulu. Dia kata tuanku ataupun istana kata bahawa ini adalah prosedur sekarang. Sekarang. Bukan prosedur yang lepas. So tuanku ataupun istana menzahirkan bahawa sekarang ini kalau ada apa-apa mestilah melalui lembaga pengampunan. Tetapi itu masih belum establish kesahihan titah dahulu. The present monarch may have a preference that everything is discussed in the lembaga pengampunan. Tetapi isu undang-undang, isu perlembagaan masih perlu dimuktamadkan di mahkamah. Sama ada kalau nak buat cara lain pun boleh. Sebab kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. So mahkamah mungkin boleh kata yes, sama ada nak buat lembaga pengampunan ataupun buat di luar lembaga pengampunan, itu tertakluk kepada preference the ruling monarch. Tetapi on the issue of sama ada sahih ke tidak, inilah keputusannya. Apa pun dia kena diputuskan di Mahkamah Tinggi dan di Mahkamah Tinggi, dan saya rasa isu ni adalah isu berperlembagaan ataupun isu constitutional now, yang saya rasa ramai yang nak tahu apakah pendirian di mahkamah di dalam negara yang berperlembagaan ini seperti Malaysia. Bila ada konflik perlembagaan ataupun constitutional question, authority yang satu saja authority yang boleh selesaikan masalah ini, iaitu mahkamah. And they have to decide what is the constitutional position. That's it. So that's the legal position. Mungkin kita nak cakap tentang politik saja. Kita dah sentuh, saya fikir, dalam kupasan tadi sedikit sebanyak tentang implikasi politik dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita tambah? Saya fikir yang saya tertarik ialah bagaimana setiap daripada pihak ini, yang pada hemat saya semuanya telah dengan cara sendiri menunggang isu ini, bagaimana mereka terus sama ada menunggang ataupun mengubah posisi mereka mengikut mood dan keadaan dalam media sosial ataupun on the ground lah. Jadi itu yang menjadi perkara yang mungkin mengecewakan sesiapa yang mempunyai harapan tinggi terhadap kelas politik ataupun political class. Bahawa in the end, episod ini membuktikan bahawa secara umumnya, saya tak kata spesifik mana-mana, secara umumnya ada banyak keserupaan dalam semua ahli politik. That's one. Mungkin kita nak bincang tentang UMNO sikit. Apakah kesan daripada peristiwa ini? Sebab kita nampak dalam UMNO seolah-olah ada pelbagai pandangan. Pandangan ataupun pendirian yang dibuat oleh UMNO di Putrajaya ataupun UMNO tingkat 38 adalah satu pendirian yang tak berapa jelas. Sekejap sokong, sekejap stand down. Dan boleh dikatakan bahawa UMNO yang berada di Putrajaya ini bersubahat, kalau kita guna istilah Datuk Seri Najib, bersubahat dalam menyorokkan ataupun menyembunyikan addendum ini. Mana mungkin, Syaril, mana mungkin ahli anggota Jemaah Menteri tak tahu wujudnya addendum ini. Dan saya rasa ada dua menteri yang sekarang ini menikus, yang perlu menjawab, tetapi dua menteri yang langsung tidak cakap apa-apa.
Saya salut dan tabik kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution sekurang-kurangnya. Walaupun dia dulu kata hearsay dalam parlimen dan mungkin diarahkan oleh PMX dalam usaha untuk mencampak beliau di bawah bas untuk mengatakan bahawa jabatan penjara tak dapat dendam tambahan ni, tetapi at least dia seorang yang berani tampil untuk memberi kenyataan. Padahal sepatutnya bukan dia yang bagi kenyataan. Ada dua menteri yang responsible untuk addendum fiasko ni. Pertamanya adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Sebab dia duduk dalam lembaga pengampunan, ya. Walaupun addendum ini di luar daripada lembaga pengampunan, mana mungkin dia tak diberitahu. Addendum itu dihantar kepada AG. Saya percaya Peguam Negara mungkin mesti akan maklumkan kepada menteri yang bertanggungjawab di dalam lembaga itu bahawa, oh, by the way, kita telah dapat ini juga yang berlaku di luar daripada lembaga pengampunan. Untuk lembaga pengampunan Wilayah Persekutuan, menteri dia adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Nama menteri itu adalah Dr. Zaleha Mustafa, yang duduk di KKM tak berapa lama. The other minister, ini balik kepada UMNO. Ini menteri yang kena jawab. Kenapa Menteri UMNO bersubahat menyorokkan addendum ini? Ini Menteri Undang-Undang. Apa nama dia? Datuk Azalina Osman Said. Ya, surat kepada AG, addendum kepada AG. No way AG tak akan maklumkan kepada the line minister, iaitu Menteri Undang-Undang. Bukan dalam parlimen dia kata dia AG tak report pada dia dalam parlimen bulan November lepas dia bila disoal oleh Datuk Seri Taqiyuddin, tak silap saya, dalam parlimen, dan jawapan Menteri Undang-Undang ialah AG doesn't really report. So saya rasa rakyat Malaysia tidak lahir semalam, Azalina. Ya, kamu sebagai Menteri Undang-Undang ada hubungan dengan Peguam Negara. Ya, okey, mungkin boleh secara teknikal kata Peguam Negara hanya melaporkan ataupun hanya melapor pada Perdana Menteri. Tetapi seperti mana yang saya tahu sebagai seorang bekas menteri, of course the Attorney General has a relationship dengan, ataupun professional relationship yang akan memaklumkan kepada Menteri Undang-Undang apa yang sedang berlaku. So sekarang ini dalam UMNO, wujud keadaan, balik kepada isu UMNO lah, wujud keadaan di mana ada krisis kepercayaan di kalangan mereka yang sokong Datuk Seri Najib, of which macam Syaril kata ramai. Kenapa addendum ini? Sebab sekarang ini dah disahkan, wujud disembunyikan dan tidak disahkan kewujudan addendum ini. Of course sekarang ni camp Presiden menggembar-gemborkan bahawa Presiden lah orang pertama yang telah membuat affidavit tentang addendum ini. Itu pun beberapa bulan selepas cerita addendum ini. Baru selepas Tengku Zafrul kononnya ditunjuk addendum ini, dia bagi tahu kepada Zahid, lepas tu Zahid buat ni affidavit dan sebagainya. Tetapi seolah-olah untuk di kalangan penyokong Datuk Seri Najib tidak ada kesungguhan daripada UMNO Putrajaya, UMNO tingkat 38 untuk membawa isu ini kepada satu conclusion di mana kerajaan terpaksa mengakui ada addendum dan juga melaksanakan addendum ini. Ya, saya nampak apa yang sekarang ni terzahir ialah ada had kepada betapa kuat pemimpin UMNO nak perjuangkan untuk Datuk Najib. There is a limit to what they will do. Saya lihatlah seperti biasa segala persembahan, performance yang sedang dibuat. Tapi akhirnya aksi yang penting ialah adakah UMNO dan pemimpin UMNO dan menteri-menteri terbabit dalam sampainya pada tahap sekarang ini bahawa addendumnya disahkan. Saya boleh nampak bahawa sekarang ini dilihat mereka tidak terbabit dalam apa yang sekarang muncul. Tapi percayalah KJ, dalam strategi mengubah naratif dan menjadikan diri sebagai wira, apa yang mungkin sekarang, apa yang saya yakin sedang dibuat adalah bagaimana mungkin untuk meletakkan cerita kenapa addendumnya boleh disahkan, kenapa boleh sampai tahap ini, ada kena-mengena dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi cerita tu saya yakin sedang cuba kalau kita tengok media sosial 38 ni tingkat pejabat Presiden UMNO lah. Banyak
spin yang sedang dibuat bahawa presiden yang menjadi viral lah sebab dia adalah orang pertama yang buat affidavit dan sebagainya. So kita dah tengok bagaimana usaha untuk menjadikan watak presiden sebagai watak hero. Macam Syaril selalu kata, he's always thinking of a way of portraying himself as a savior lah. Sama ada savior kepada PMX, savior kepada bosku, dia adalah savior. Tapi macam KJ katakan, krisis kepercayaan itu saya rasa dah memang muncul dalam kalangan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Cuma yang saya nak lontarkan ialah, adakah krisis ini akan membawa kepada sebarang perubahan? Adakah ia akan mengubah cara mainan pemimpin-pemimpin UMNO dalam hal ini ataupun berterusan? Saya tak ada keyakinan tinggi KJ bahawa krisis ni, kalau nak sebut krisis pun, akan mengubah. Kerana akhirnya mereka akan masih lagi fikir bahawa ini adalah set pemimpin hari ini adalah yang terbaik untuk cuba menyelamatkan Datuk Seri Najib. Jadi in the end, the power ataupun the confidence is still ataupun towards tingkat 38. Jadi di situ kita lihat episod ini dan juga krisis sikit sebanyak ini akan berterusan, tapi implikasi akhirnya saya rasa nothing will actually change inside UMNO. Dalam UMNO tidak, cuma mungkin dari segi pandangan dan persepsi sebahagian daripada ahli UMNO yang menyokong Datuk Seri Najib akan ada tanda tanya terhadap komitmen presiden dan pimpinan yang sedia ada lah. Itu memang kita tak boleh nafi sebab sedang berlaku di bawah, dan kita pun privy kepada beberapa kumpulan WhatsApp dan juga pandangan-pandangan yang telah pun dimuat naik di media sosial dan sebagainya. Memang ada suspicion, syak wasangka terhadap komitmen presiden untuk kes Datuk Seri Najib ini. Saya nak pivot ataupun saya nak beralih sikit kepada isu yang juga ditanya oleh beberapa pihak, sebab ada yang ambil pendirian yang agak ekstrim bagi saya. Contohnya Datuk Zahid Ibrahim, mantan Menteri Undang-Undang, yang mana Datuk Seri Zahid Ibrahim telah pun menyatakan bahawa oleh kerana addendum ini disorok dan seorang banduan telah pun dinafikan hak yang termaktub dalam perlembagaan, iaitu untuk menerima satu pengampunan. Itu saya rumuskan apa yang menjadi poin dia. Maka kerajaan ini yang telah menafikan hak seorang banduan, hak berperlembagaan seorang banduan, dengan menyorokkan satu titah daripada seorang yang Tuan Agong, maka kerajaan ini mestilah letak jawatan. Itu yang disebut oleh Datuk Zahid Ibrahim. The Cabinet atas semangat bertanggungjawatan bersama ataupun collective responsibility mestilah letak jawatan. Saya rasa ini a bit too extreme lah. Walaupun kerajaan kena jawab kenapa addendum ini disorok, tetapi saya rasa untuk minta kerajaan letak jawatan atas isu ini adalah premature. Pertama, dari segi moral, dari segi undang-undang. Yang kedua, dari segi politiknya juga, saya rasa this is not existential threat lah. Ini bukanlah satu ancaman kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar. I think he will survive. I don't think this ada yang percakapan yang mengatakan bahawa isu addendum ini seolah-olah akan menjadi precursor kepada macam langkah Sheraton, kerajaan akan jatuh dan sebagainya. Tetapi apa yang Syaril kata tadi, UMNO will not change, masih lagi memberi kepercayaan penuh kepada Zahid, dan saya rasa Zahid pun he's still committed kepada PMX. Beberapa hari yang lepas, saya tak tahu kebetulan ataupun memang ada usaha untuk membantu dalam keadaan isu skandal addendum ini. Ada kenyataan daripada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, yang mengatakan bahawa biarlah Perdana Menteri kekal, Datuk Seri Anwar kekal sebagai Perdana Menteri sehingga tamat penggalnya. So nampak, and then of course ada seorang lagi menteri yang kata bagi Datuk Seri Anwar teruskan sehingga akhir penggal dia. So you start to see gambar yang memberi sokongan, ya, sebab nak menjawab soalan bahawa sama ada skandal addendum ini akan menjatuhkan kerajaan.
So I think dari segi kedudukan Datuk Seri Anwar selamat. Cuma dengan disclaimer ataupun dengan nota kaki, selamat tetapi dalam keadaan yang tercedera sebab macam Syaril kata, terpalit dengan isu addendum ini. UMNO pun dah mula ada syak wasangka terhadap PH, dan ketiga, this is nothing to do with the addendum tetapi more to do with kuasa yang kita sebut pada tahun lepas, kuasa yang sedang muncul di Sarawak. I think Abang Jo sebut bahawa PM Datuk Seri Anwar kekal sebagai Perdana Menteri sehingga akhir penggal. Satu, atas niat untuk melihat political stability, tetapi yang kedua, dan ini huraian saya, it's because Abang Jo has Anwar exactly where he wants him. Wounded, weak, in need of Sarawak, and of course kita tahu bahawa tahun ini tahun besar untuk selesaikan segala pertikaian komersial antara Petronas dan juga Petros. So I've got you where I want you. Cuma tambahan saya mungkin ialah kalau pivot daripada politik KJ kepada apa maksud semua ini untuk Malaysia dan apa maksud semua ini untuk rakyat Malaysia. Pertama, saya pun setuju bahawa mengarutlah kalau atas isu ini kerajaan kena tumbang dan sebagainya, dan saya tak sokong, dan saya rasa ramai rakyat Malaysia tak nak tengok lagi apa yang berlaku penggal lepas, jadi kerajaan boleh carry on. Kedua ialah soal bagaimana semua ini adalah disebabkan kegagalan dan kekurangan kepemimpinan, the leadership on this issue. Patutnya ini peluang untuk ahli-ahli politik dan pemimpin-pemimpin menonjolkan bahawa mereka ada moral leadership. KJ, I don't know if you remember, selepas 2018 and kekalahan UMNO Barisan Nasional, antara statement KJ yang membuatkan orang UMNO yang sokong Najib pada gitu tu sangat marah. I think was, I don't know if I'm quoting you word for word, tapi lebih kurang KJ kata UMNO has lost its moral leadership. Dan itu salah satu kenyataan, dan saya ingat, and I felt that was a very prescient sort of remark and observation at that moment. Sebab kekalahan 2018 bukan hanya kekalahan, tetapi ia peluang untuk UMNO fikir bagaimana nak kembalikan kepimpinan moral yang pernah mewarnai negara Malaysia di bawah kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, sehingga semua kaum pun majoritinya menyokong. Sebab dia bukan political defeat sahaja, dia moral failure. Correct. So you said something to that effect. Apa yang mengecewakan saya adalah tahun 2025 membuktikan bahawa UMNO is not alone in this moral failure and moral shortcoming. Kerana kalaulah ada kemahuan daripada pemimpin-pemimpin politik untuk merisikokan kuasa politik mereka, merisikokan populariti mereka untuk setengah segmen dengan menyatakan pendirian yang jelas dan tidak mempolitikkan institusi kehakiman, mempolitikkan institusi raja, ia adalah peluang untuk Malaysia benar-benar maju daripada episod 1MDB dan segala perkara yang berlaku pada ketika itu. But now 10 years on, saya tak pasti sama ada Malaysia lebih baik ataupun lebih dah belajar daripada segala macam pengajaran dan pembelajaran. Apa yang berlaku sekarang ialah drama swasta yang tidak berkesudahan, yang saya yakin akan mewarnai 2025 dan who knows 2026. And the lessons of what happened 10 years ago more, I think have been lost. Dan peluang untuk muncul lebih baik daripada episod itu pun macam dah hilang. Jadi this is aside from all the political commentary yang kita akan berterusan. Kita dalam close kejap. Tapi I just wanted to say that slight frustration on my part. Okay, saya rasa cukup lah kot buat masa ni. Sebab saya rasa kita tunggu keputusan Mahkamah Tinggi, iaitu semakan kehakiman yang akan dibawa oleh Datuk Seri Najib dan juga pasukan peguam beliau, dan the courts will have the last say sama ada titah addendum itu constitutional ke tidak, dan juga mungkin akan ada satu lagi pertikaian perlembagaan, iaitu mungkin juga akan dibawa, kalau tidak oleh secara akademik tetapi di mahkamah juga, sama ada yang di-Pertuan Agong yang ada semasa sekarang boleh membuat keputusan ataupun titah yang mengatasi supersede titah yang dibuat
sebelum ini. So ini semua soalan-soalan yang perlu dijawab oleh mahkamah. Kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali, episod 138 dan episod pertama 2025 untuk Keluar Sekejap. Kita dah cakap panjang lebar soal Datuk Seri Najib, soal titah addendum dan implikasinya dan bagaimana mahkamah akan menentukan kesahihan addendum tersebut. Maaf, bukan kesahihan tapi memang ada wujud, tetapi adakah perlu tindakan yang selanjutnya dibuat berdasarkan addendum yang telah pun disahkan kewujudannya. Kita nak bincang juga isu-isu lain KJ. Mungkin satu lagi isu yang berlaku pada bulan Disember, beberapa minggu yang lepas, tapi wajar dibincangkan sekarang, ialah soal sambutan perayaan Christmas yang dibuat oleh Menteri Perumahan ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kenapa kita nak bincang isu ni walaupun Christmas dah pun berlalu? Ialah disebabkan reaksi yang wujud dalam media sosial di kalangan rakyat Malaysia dan juga respon yang dibuat daripada Parti PAS khususnya yang mengkritik keras terhadap keputusan ataupun tindakan dan video yang ditularkan yang menunjukkan pegawai, staf, kaki tangan kementerian terbabit, termasuk kaki tangan yang beragama Islam terbabit dalam nyanyian, tak silap saya, lagu Christmas dan ucapan. Saya sempat tengok ucapan Menteri Ngah Koming dalam majlis tersebut ataupun dalam video tersebut. KJ saya tak pasti KJ sempat tengok ke tidak. Selain daripada lagu Christmas itu, beliau agak passionate lah dalam menekankan bahawa ini adalah bukti kepelbagaian dalam Malaysia, bahawa kita patut berbangga pelbagai kaum dan agama dan kita raikan perayaan-perayaan besar dalam negara kita, dan he was very passionate about that part. Tapi macam saya sebut tadi, reaksi pelbagai termasuk reaksi negatif. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan sebenarnya mendakwa Ngah Koming telah melabel PAS dengan istilah seperti sesat, menyebar ajaran sesat, menunggang agama dan merosakkan keharmonian masyarakat. Sebab apabila kritikan itu sampai, menteri pun telah respon dengan kenyataan-kenyataan seperti itu. KJ, apa pandangan KJ? Adakah isu ini isu yang perlu diperbesarkan ataupun adakah semangat apa yang disebut oleh Menteri KPKT itu betul? Ini adalah kepelbagaian yang sepatutnya kita raikan. Isu ini isu yang perlu dibesarkan, tetapi bukan kerana mengikut logik daripada PAS dan mereka yang sewaktu dengan Parti Islam Malaysia dalam isu ni. Dalam isu ni, saya bersama dengan Ngah Komeng. Kenapa? Sebab bagi saya, ini adalah satu usaha untuk target DAP. Let's face it, ya. Ini adalah usaha untuk target DAP. Saya rasa apa yang dibuat oleh Ngah Komeng itu bukanlah satu benda yang salah, bukanlah satu benda yang mengancam, satu benda yang menyebar Kristian, agama Kristian. Dan saya secara jujur saya nak kata tak salah apa yang dibuat oleh Ngah Komeng. Ya, walaupun tak pernah berlaku mungkin di KPKT, Ngah Komeng nak meraikan satu perayaan yang diraikan oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia yang beragama Kristian. Why? Sebab saya nak bagi contoh. Waktu saya saya berada di Kementerian Belia dan Sukan. Ya, sebab saya tak nak ambil isu ni dan kata, oh ya, ini tak boleh dibuat. Sebab kita majoriti Islam adalah agama persekutuan. Itu semua yes, kita hormat dan kita menegakkan syiar agama Islam, dan kami di KS sentiasa memperjuangkan Islam. Tetapi dalam hal kepelbagaian ini, saya dulu di KBS, timbalan menteri saya adalah Datuk Seri M. Saravanan. Lepas tu dia jadi Menteri Sumber Manusia. Sahabat baik saya. Sekarang ini masih lagi ahli Parlimen Tapah dan juga timbalan Presiden MIC. Waktu di Pavali, kita ada kolam di KBS. You know what kolam is?
Not swimming pool. It's kolam ni adalah satu it's like rice. Dia okay. Colored rice. Yeah. Yang dibuat dalam bentuk ialah decorative. Ya, decorative. Dan saya sentiasa suka bila pegawai-pegawai KBS, terutamanya mereka yang beragama Hindu, sediakan kolam. Sempena dengan Deepavali, was so nice. Dan kita pastikan bahawa kolam itu tak ada orang pijak atas kolam itu. Kolam itu dipamerkan di ruang lobi utama KBS. Saya pun ambil gambar dengan Saravanan banyak kali dengan kolam itu. Dan kalau kita nak cakap tentang kolam ini bukan hanya hiasan, tetapi asal usul kolam ini juga ada kaitan dengan amalan orang Hindu, iaitu sebab kolam ini dibentuk dengan beras. So beras itu ditabur biasanya sebagai satu simbol untuk berkongsi rezeki dengan haiwan seperti semut, haiwan seperti burung dan sebagainya. Dan ini juga asal usul dia adalah untuk membawa rezeki baru, mengundang rezeki baru bagi orang yang beragama Hindu, ya, dan juga meraihkan dewa mereka. So tapi bagi saya, bila ia dibuat secara hiasan, secara usaha untuk meraihkan kepelbagaian, iman saya tidak tergugat pun bila saya nampak kolam tersebut. Saya nampak ia sebagai satu usaha untuk meraihkan kepelbagaian Malaysia. Ya, Malaysia negara yang agama persekutuannya adalah Islam, penduduk majoritinya adalah Muslim. Kita ada pentadbiran undang-undang agama Islam di negara kita, tetapi we have to acknowledge that we celebrate everyone here. So apa bezanya bila Saravanan buat kolam di KBS dengan Ngakomeng buat sambutan Christmas di KPKT? Dan saya cuba buat sedikit penyelidikan tentang apa yang berlaku di KPKT. Ada nyanyian lagu-lagu Christmas, tetapi saya difahamkan ada lagu Christmas seperti mana yang Syaril tahu, ada Christmas Carol yang berunsur agama, yang sebut Jesus dan sebagainya, tetapi yang dipilih adalah lagu-lagu yang there was no reference to anything religious. Christmas, the most I suppose you can call it secular Christmas carols. Just seperti Jingle Bell dan sebagainya. Yeah, saya nampak video ni Jingle Bell, right? Yeah. So we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ada beza lah. Isu kecil, tetapi saya nak besarkan isu ni sebab respons daripada orang macam PAS lah. Ya, saya ada sahabat-sahabat dalam PAS, tapi jangan kita jumuk sangat lah. Dan saya rasa ini hanya dijadikan isu senjata sebab it's DAP. I don't agree with a lot of things in that DAP does, and saya rasa DAP telah mengkompromikan kedudukan mereka dari segi politik demi kuasa dalam kerajaan hari ini. Tapi itu soal kedua. Ya, sekarang ini adalah isu sama ada Ngakomeng should be defended, and he should be defended because I don't think he did anything wrong. Ya, sebagai analisa politik je. Ada beza kenapa dalam soal Deepavali, pengalaman KJ dan kolom yang KJ terangkan itu, yang saya yakin ramai pernah tengok, dan juga kes ini, satu ialah DAP, kedua ialah saya rasa di kalangan masyarakat Islam Muslim di Malaysia, kalau ada satu agama yang mereka khawatir dari segi pengaruh dan sebagainya, bukan agama Hindu tapi agama Kristian. So this is the analysis. This is not about whether I agree or not with the feelings. Tapi itu reality yang saya rasa membuatkan sentiasa ada audience yang akan boleh ikut dengan naratif PAS dalam hal ini. Tapi ini bukan hanya PAS KJ. Kalau benda ini berlaku, kalau nyanyian Christmas ni berlaku pada 2018 hingga 2020, tahu tak siapa yang paling ke depan? Ashraf Wajidi sebagai Ketua Pemuda UMNO pada waktu itu. Jadi dia sentiasa ada lah. Ingat tak dulu Lim Guan Eng buat kenyataan Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan sekarang. Sebab tu sekarang terpaling ke hadapan bersama dengan UMDAP semua. He's UMDAP now. That's what I'm saying. Ashraf is UMDAP. Ashraf UMDAP nama dia sekarang. Itu yang saya sebut KJ. Bahawa ini bukan perkara yang hanya pada PAS. Ia akan ada selagi ada audience dan selagi ada segmen yang mahu
satu pihak politik menjadikan isu ini sebagai isu Islam Melayu dan sebagainya. Itu satu. Kedua, saya setuju bahawa ada beza. But just on that, can I just go back and dapatkan pandangan Syaril. Saya rasa pandangan Syaril sangat menarik dan I think you are adding a lot to this discussion. Sebab ketakutan yang irrational ni di kalangan orang Melayu adalah lebih kepada Kristian dan bukan agama lain. Why? Okay. Dan kita nak dissect, kita nak kupas benda ni. Sebab ada di kalangan orang Islam yang kata bahawa agama yang cuba murtadkan mereka adalah Kristian. Sebab ada proselytization mission amongst some missionaries dalam Kristian untuk jadikan orang sebagai Kristian. Manakala agama lain dia tak sangat cuba, I've never heard that concern lah. Itu kebimbangan orang Hindu datang untuk menghindukan orang. Kita tak dengar sangat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, this is purely academic discussion, adalah sebab Kristian ni dia dari segi agama monotheistic Abrahamic ni 3 saja. Dekat lah. Yahudi, Kristian dengan Islam. Memang Yahudi tak ada kat sini lah. So yang dekat dengan Islam ni, yang kalau baca dia punya kitab ada persamaan itu Kristian. So kalau orang tu memang blur, dia boleh terjadi Kristian. Itu logik dia lah. That logic. Yes. What do you think on that? I think that's an extension of what I'm saying, KJ. Dan setahu saya kedua-dua KJ dan saya tak setuju dengan logik itu. Tapi we're saying that's the logic yang membuatkan ketakutan itu ada. Kembali kepada apa yang KJ kata, yang saya setuju juga, ada beza lah. Kalau tanya saya lah, ada beza. Sebab ini antara isu yang KJ kalau kita Google, ada sejuta jawapan lah. Sama ada dalam Reddit, sama ada dalam Quora, sama ada dalam website-website agama Islam yang dihostkan dalam negara-negara lain. Dekat Eropah akan ada hal ni, di Amerika Syarikat ada hal ni, dan semua masyarakat Muslim di seluruh dunia yang contemporary, yang hidup dalam masyarakat majmuk, yang mana ramai macam tu, akan bertanya kepada sama ada mufti ataupun golongan agamawan di tempat mereka, apakah hukum. Kalau KJ tengok dalam media sosial, Muhammad Salah untuk Liverpool, pemain Liverpool yang sekarang ni red hot, banyak skor gol. Antara kontroversi yang setiap tahun akan berlaku ialah dia akan letak gambar, dia akan muat naik satu gambar dia dan keluarga dia dengan pokok Christmas dalam rumah. Dan kalau KJ boring dan bosan, setiap tahun boleh pergi kepada Twitter feed itu dan melihat segala macam tumahan dan kritikan yang diberikan terhadap Muhammad Salah, sampai ada orang kata, I used to be a Liverpool fan, but I hope that we don't win this title this year because apa yang Salah buat, letak gambar macam tu. Jadi isu ni memang kalau dia letak gambar tu adalah penyebab kenapa Liverpool gagal menang. Okey, kita tutupkan episod ini dengan Manchester United dengan bola sepak. Walaupun salah skor tapi penalty je kan. Sebab gambar tu. Anyway, joke. Isu ini memang relevan lah kepada ramai rakyat Muslim atau warga Muslim di seluruh negara. Tapi pada saya lah, there is a difference. Lagu macam kerja kata Christmas Carol, Joy to the World misalnya, dia ada sebut Joy to the World, the Lord has come or something like that. Dengan tak boleh lah, offside lah. Bagi saya takkan I won't really sing that song. Tapi kalau you won't sing that song. You not really sing that song. Ataupun Syaril di Regent Street terbawa-bawa. Tak ada. Saya dengar dan saya lalu saja. Tapi kalau Last Christmas I Gave You My Heart, itu mungkin saya, but the very next day I gave it away. Itu mungkin saya ada nyanyi lah sekali-sekala I just hum it in my head. I think there's a difference between the two, dan that's how I would take it. But you sing Last Christmas. I may or may not have sung Last Christmas in my life. Tapi not the other one. Not the Christmas Carol. So kesimpulan cerita ni adalah saya agak kecewa lah sebab isu ni dipolitikkan. Patut musim perayaan ni adalah musim di mana kita meraihkan kepelbagaian, dan saya rasa there's many things to be annoyed by Komeng, but definitely this is not one of it lah. Syaril, ada satu lagi isu yang saya nak bincang sebelum kita tutup episod ini. Ini
Tadi Christmas tak salah DAP, ini mungkin salah DAP. Ini berkenaan dengan kemalangan kenderaan berat. Saya rasa kita dah bangkitkan isu ni sewaktu KL Mobility Show tempoh hari bulan lepas. Tetapi masih lagi berlaku kejadian terkini di musim perayaan ini. Pada 23 Disember, satu nahas ngeri yang mengorbankan 7 nyawa termasuk 5 sekeluarga Lebuh Raya Utara Selatan berpunca daripada tayar lori yang tercabut yang berada di lorong tengah laluan berkenaan, dan kemalangan itu melibatkan 5 buah kenderaan yang membawa, termasuk bas yang membawa 27 penumpang. Tayar lori boleh tercabut, ya. 2 Januari, seorang lelaki telah pun meninggal dunia, maut selepas lori dipandunya terbabit nahas dengan lori lain di Jalan Titi Karangan Baling Kulim. Hasil siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila tayar depan sebelah kanan lori mangsa pecah lalu hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan. 5 Januari, seorang wanita maut manakala 8 individu cedera setelah terlibat dalam kemalangan yang membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna. MPV kemalangan berlaku pada waktu 7.15 malam apabila lori yang dipandu oleh seorang lelaki dari arah Macap ke Air Hitam telah hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan. Sekarang ini serious matter sebab road death kita adalah penyumbang kematian antara yang tertinggi di Malaysia. Dan saya sebagai seorang pemandu dan sebagai seorang pengguna jalan raya, saya takut. Takut kalau sekiranya standard keselamatan terutamanya untuk kenderaan berat kita seolah-olah tidak diberi perhatian serius. Kita boleh cakap soal kemalangan dan mungkin kenapa KS cakap soal kemalangan, tetapi kemalangan ini berpunca daripada dasar dan penguatkuasaan. Dasar dan penguatkuasaan yang berada di bawah Kementerian Pengangkutan, kawal selia di bawah Kementerian Pengangkutan, iaitu soal keselamatan, roadworthiness kenderaan berat. Dan kenderaan berat mestilah mendapat kelulusan daripada Puspakom. Isu ni timbul satu ketika dahulu di mana Kementerian Pengangkutan kata dia nak pecahkan monopoli Puspakom, nak bagi kepada pusat-pusat testing yang lain. Tetapi kita pun tahu bahawa keputusan itu walaupun dah dibuat tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya sebab bukan senang untuk mendapat ataupun menubuhkan satu pusat yang boleh membuat memeriksa kenderaan berat mengikut apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan. Dan kita juga dengar bahawa ada isu seperti sindiket. Ini pelik, Syaril. Ada sindiket yang menyewakan tayar kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berat seperti lori dan bas untuk mereka lulus pemeriksaan Puspakom. Daripada nak beli tayar, dia pergi tukar tayar. Ya, ini dilaporkan dalam satu berita. Membolehkan pengusaha kenderaan berat memperolehi penjimatan hingga ribuan ringgit kerana tak perlu beli tayar, pergi sewa tayar, dan dia dapat jimat sebab tak perlu beli tayar asli ataupun tayar baru yang harganya sekitar RM1,100 untuk satu tayar. CEO Puspakom, Cik Mahmud Razak Bahman, menjelaskan bahawa isu sewa tayar untuk pemeriksaan berkala berada di luar bidang kuasa syarikat tersebut. Jadi siapa? Ya, betul lah, because bukan Puspakom. Puspakom check. Puspakom bukan nak tahu sama ada tayar itu disewa ataupun dibeli. Kalau orang itu datang dengan bas dan lori dia dan tayar itu adalah roadworthy, Puspakom lulus lah. It's not Puspakom's business to say, is this your tire or did you rent this tire so that you can save money? So apa ni dia punya siapa tanggungjawab dia? Tanggungjawab dia adalah Kementerian Pengangkutan. So dalam hal ini ialah sahabat kita juga, menteri yang terpaling hebat dalam dunia, Anthony Loke, what are you doing? Sebab ini adalah kerja hakiki anda sebagai Menteri Pengangkutan untuk menjaga keselamatan jalan raya. Dan sekarang ini rakyat sedang takut untuk ke jalan raya sebab mereka tak tahu sama ada mereka akan dilanggar oleh sebuah lori yang hilang kawalan disebabkan tayar pecah kerana tayar itu adalah tayar lama di mana
waktu test Puspakom dia lulus bukan kerana salah Puspakom tetapi kerana ada sindiket. Tetapi ada juga yang kita baca 6 pegawai pemeriksa kenderaan Puspakom telah pun digantung tugas serta-merta yang disyaki terlibat dalam sindiket meluluskan pemeriksaan kenderaan berat gantung tugas serta-merta. Encik Mahmud sekali lagi CEO berkata pihaknya memandang serius kes berkenaan dan tidak bertolak ansur terhadap sebarang salah laku khusus membabitkan integriti operasi pemeriksaan kenderaan. So, ada sindiket to save money, sama ada sogok tester daripada Puspakom ataupun ganti tayar dan sebagainya. So, what is Kementerian Pengangkutan doing? Adakah Syahri tahu apa yang Anthony Loke sedang buat ataupun dia masih lagi look saja? Saya tak tahu apa yang khusus dia buat melainkan baca bahawa beliau telah mengumumkan penubuhan satu pasukan petugas khas bagi menangani isu kemalangan melibatkan kenderaan berat secara menyeluruh. Jadi paling best lah penubuhan task force lah. Itu best lah. So let's see what the task force does. Saya cuma mungkin nak tambah sebab saya tak banyak membaca sangat dalam hal ni kecuali apa yang kita sebut dalam episod. Sebab Syara tak pernah lalui jalan raya yang ada lori. Dia hanya berlega di KLCC dan tidak. Saya sentiasa masuk ni estate, kawasan luar bandar. Bila last kecil pergi estate? Ada ni Disember. Mana dia bawa ke estate pun naik basikal lah. Lepas tu bila langgar lubang, tweet terus dapat lubang tu di sumbangan, antara banyak sumbangan KJ salah satu. Tahniah. Tapi tambahan kecil saya lah, bukan sekadar bila membaca tentang kemalangan-kemalangan ini, saya rasa tepat apa yang diulas tadi, tapi juga kadang-kala not just the roadworthiness but penguatkuasaan hal lain KJ. Bila saya tengok lori-lori yang muatannya lebih daripada had yang sepatutnya, soal ada juga saya pernah baca berita membawa bahan-bahan kimia, chemicals, siapa yang mengawal selia kebolehan sebuah lori untuk membawa barangan ataupun muatan yang ada risiko kalau jatuh dan sebagainya. Dia bukan sekadar jatuh atas jalan boleh bawa kemalangan, tapi if it's for example chemicals that are poisonous, of course, right? Adakah itu JPJ punya hal ataupun DOE punya hal? Saya rasa atas jalan raya JPJ lah. Jadi adakah itu menjadi salah satu perkara yang kalau hujan lepas tu kimia itu it's dangerous, mengalir dalam sungai, imported chemicals yang mungkin datang daripada Thailand dan sebagainya, bila atas jalan raya itu membahayakan kalau tak sepatutnya dan kalau cara pembawakan itu tidak yang sepatutnya KJ. Jadi itu pun salah satu perkara, mungkin perkara ini boleh dibuat semakan oleh task force yang telah pun ditubuhkan. Tapi saya nampak banyak di Malaysia ni dia jaga body masing-masing lah. Itu bukan tugas saya. Not my problem. NMP, not my problem. NNP, dia sikap NNP. Saya nak bagi contoh, ni tak ada kaitan dengan keselamatan jalan raya per se, tetapi ini berlaku di jalan saya lah, jalan rumah saya. Mana saya tiap-tiap hari saya akan jalan ataupun jogging dekat situ, dan satu hari sebelum Christmas saya terserempak dengan sisa sampah lah. Sampah ini sampah pembinaan dan dibuang atas bahu jalan di jalan yang ada rumah saya, dan saya muat naik dalam IG saya minta supaya perhatian diberi. Saya pun message kepada Persatuan Penduduk kawasan saya, dan saya dapat jawapan kata ini biasalah sebab kontraktor dia tak nak melupuskan sisa ini secara sah sebab akan ada kos. Jadi dia buang di jalan yang dia ingat tak ada siapa lalu jalan tersebut, dan saya rasa more than a week for that to be removed. Dan saya difahamkan sebab Alam Flora yang mendapat konsesi untuk sisa ini, mereka kata not my problem sebab benda tu tidak diletakkan dalam tong Alam Flora. Di PKL pun saya rasa kata ini bukan masalah kita juga sebab Alam Flora. So it was a good lebih daripada seminggu untuk benda tu diambil, dikutip. Dan siapa yang kutip tu? Saya pun tak pasti.
Saya tak pasti. Saya bagi tahu diri saya, kalau sekiranya selepas itu saya jumpa dengan saya masih sampah tu masih lagi ada, saya akan sewa lori untuk clear sampah itu. Ya, kita jaga kita lah. Kita jaga kita lah. Tapi apa yang KJ kata sambil borak-borak ujung episod ni tepat lah, iaitu banyak dalam Malaysia ni akan mengatakan ini bukan tanggungjawab saya, pass the buck dan sebagainya. Ada juga isu yang bersebelahan KJ yang saya rasa menjadi isu asas, iaitu dalam Malaysia ni paling penting ialah saya tak kantoi. Paling penting ialah saya tak buat sesuatu yang akan mengundang kepada kritikan ataupun kesalahan kepada saya. Bukan adakah saya nak buat satu perkara yang betul, tapi how do I avoid doing the wrong thing? How do I not get found out? Dan mungkin itu satu topik yang lebih luas tentang budaya, bukan hanya dalam kerajaan tempatan ataupun agensi, tapi dalam Malaysia secara keseluruhan. Ya. Hujung episod KJ, mungkin just nak rumuskan tentang keselamatan jalan raya ni, just satu final thought lah. Saya rasa ada usaha satu ketika dahulu untuk memastikan bahawa isu macam ini ada penyelarasan penguatkuasaan yang lebih jitu dan yang lebih tuntas, iaitu penubuhan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD. Tetapi malangnya SPAD ini telah pun dibubarkan ditukarkan. Ditukar pada APAD dan kuasanya tak sehebat SPAD lah. Dan I think he only has himself to blame. Because I think it was Anthony Loke yang buat. Was it? Yes. Change it. Anyway. Would SPAD have been relevant for this? I think so. Pengangkutan awam. Sure. Yep. Okay. Last 1-2 minutes, alang-alang dah tersebut tadi tentang Liverpool, Salah dan juga seri dua sama. Saya rasa itu saja yang masa yang ada untuk KS kali ini. Saya ada banyak benda yang nak bincang pada episod yang akan datang. Penting. SEZ, Johor Singapore SEZ, apa sewaan pajakan helikopter untuk kerajaan kita. Saya rasa banyak isu serius. KS ini bukanlah podcast yang remeh yang nak bincangkan soal-soal macam sukan, bola sepak dan sebagainya. Kita adalah podcast yang serius. This is a serious time for serious people. 2025 is serious year, Syaril. Let's be serious. Itu yang dikatakan oleh bekas Menteri Sukan. Tapi KJ, saya nak ingatkan antara benda awal yang kita buat selepas kita dibuang daripada UMNO ialah KJ dan saya keluar sekejap untuk ke Wembley pada tahun 2023 Carabao untuk menyaksikan perlawanan akhir Carabao Cup, yang mana pada ketika itu tim KJ berjaya mengalahkan tim saya Newcastle 2-0. Cuma nak memberitahu KJ, kalau tak baca berita tadi, bahawa semalam Newcastle telah memenang semi-final untuk first leg bersama dengan Arsenal 2-0. Jadi kemungkinan besar piala apa? Untuk Piala Carabao, piala sama yang KJ sanggup. Apa benda piala tu? Yang kita KJ sanggup bersama dengan saya pergi 2 tahun lepas. Kemungkinan besar Newcastle akan kembali ke Wembley pada bulan Mac nanti. Cuma nak bagi tahulah, sebab saya tengok juga kod semi-final lagi satu tu Manchester United ada, tapi malangnya tidak ada. Tak bolehlah kita ulangi lawatan yang sama. Kota Rom tidak dibina dalam satu hari. Ruben Amorim sedang membina atas keruntuhan Kota Melaka, satu empire yang baru. Dan seperti mana PMX minta supaya diberi masa yang secukupnya untuk kembalikan Malaysia sebagai satu harimau Asia, maka saya juga percaya ketimbang usaha PMX dan Ruben Amorim, kita kena bagi masa kepada mereka untuk membuktikan kehebatan. Ya, hidup atas kejayaan lampau bukan satu strategi dan pendekatan yang baik dalam hidup. Itu saja kenyataan saya. Jangan kita mengulangi kesilapan yang lepas. Kita pandang ke hadapan. Okay. Alright. Jumpa dalam episod seterusnya.